Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya nak kongsikan topik seperti yang saya war-warkan dalam FB pagi tadi. Yang saya hari ini saya akan kongsikan tips untuk bagaimana seorang perunding takaful part-timers nak berjaya dalam industri takaful ni kan. So ni saya nak bagi 5 tips sebenarnya untuk sebab saya percaya ramai yang sertai bidang takaful ni dalam bidang industri ni join sebagai part timers sebab dia kekangan dia untuk join full time ni banyaklah dia orang yang macam nak side income kan. Tapi apapun bila kita join sesuatu bidang ni, bidang industri sales lah especially kan, kalau kita buat full time terus kita akan buat all out, tapi tak semua orang yang boleh sacrifice apa yang dia dapat sekarang ni untuk dia terus buat full time. So memerlukan sebenarnya keyakinan dan memang confident yang level memang tahap gila lah sebenarnya kan. So hari ni saya tunggu beberapa orang masuk dulu kan. Biasalah kan kalau saya nak share seorang-seorang nanti kan ada orang miss point kan. Okay, part-time takaful ni definisi part-time ni maksud dia orang ni dia bukan buat takaful semata-mata bagi tujuan untuk earn income lah. So part-time yang saya definisi kat sini bukan saja orang yang bekerja makan gaji, tetapi juga orang yang buat bisnes lain, yang masa dia buat bisnes lain dan dia juga buat part time, dia buat income, side income juga takaful. Contoh ialah dia mungkin buat bisnes trading. So dia rasa macam dia nak manfaatkan industri takaful ni, dia nak share dengan orang lain kan, so dia buat part time lah. Dan mungkin orang yang buat unit trust, orang buat hartanah, ejen hartanah rent semua. So orang-orang semua adalah orang-orang yang tak betul-betul buat full time. Full time ni orang betul-betul fokus. Full time ibarat kalau dia toreh tangan dia dia keluar darah kan, dia keluar darah takaful. So memang dia tidur pun dengan mimpi dengan takaful kan. So itu betul-betul full time lah. Tetapi bukan bermaksud orang yang part time ni dia tak boleh berjaya sebenarnya. Sebab tu ini saya nak share tips lah. Since dah ada ramai viewer ni, okay, saya start dari pertama sekali. Bila saya cakap pasal konsisten dan berjaya, konsisten tu dia akan datang bila kita buat sentiasa buat aktiviti. Contohnya kita fokus kepada berjaya. Definisi berjaya antara setiap orang ni berbeza-beza. Sebab tu kita sebagai seorang individu, kita setkan kita punya own definition berjaya. Kita mungkin tak boleh nak compare kejayaan orang lain dengan diri kita, yang mana kita tak boleh kita boleh compare, kita boleh benchmark, tetapi kita tak boleh exactly 100% copy paste. Apa yang mereka capai tu sebenarnya memang perjalanannya berbeza-beza kan. Mungkin kita nampak sekarang ni dia ada kereta mewah, kereta Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini. Kita nampak, kita nak benda yang sama kan. So itu definisi kejayaan dia. Mungkin definisi kejayaan kita berbeza. Saya mengambil contoh part-timers ni. Kejayaan kita sekarang ialah kita kena setkan kejayaan yang mana kita boleh capai untuk permulaan buat kita rasa macam satisfied, puas hati untuk kita konsisten. So itu kata kunci dia kat sini. Kalau kita set kejayaan kita terlalu tinggi, dia jadi konsistensi kita akan jadi pudar. Kita jadi macam tak bersemangat untuk konsisten. Jadi nasihat saya untuk seorang perunding takaful yang part time ni, tolonglah setkan definisi kejayaan tu sebenarnya yang mana kita achievable, yang kita boleh achieve dalam certain times. Contoh lah kan, contoh paling senang lah. Seorang part-timers, dia setkan dalam masa 3 bulan, bila saya sertai takaful ni, saya nak income sebanyak RM500. Bukan sahaja tau, RM500 ni sebenarnya besar. So saya tak boleh cakap sahaja. RM500 ni sebenarnya ada besar bagi orang, ada kecil bagi. So bagi seorang part-timer, saya nak RM500 dalam masa 3 bulan. Dengan apa yang saya boleh buat, RM500 ni sebenarnya depends lah. Ini saya bagi contoh kan, sebagai orang part-timer. So sudah cukup besar sebenarnya. So basically, definisi berjaya tolong setkan definisi berjaya yang mana kita achievable, kita boleh achieve benda tu. Jadi bila kita start, kita dah achieve. Contoh, kita dah start, saya bagi contoh kita dah start set dari RM500, kita dah berjaya, kita capai tu dalam masa 3 bulan. Ya Allah, rasa macam seronoknya.
Bestnya sebenarnya. Jadi kita pun start. Bila kita dah start buat benda yang kita rasa seronok, itulah sebenarnya konsistensi itu akan datang dalam diri kita. Jadi sekarang ni bagi seorang part-timers penting sangat sekali ni, you kena set you punya own definition of success. Success short term, medium term dan long term journey. Of course lah, long term memang ada. Jadi sekarang ni, yang pertama, yang kedua, kita kena percaya, bukan saja percaya pada konsep financial risk planning. Ini saya tak perlu cerita. Sebab untuk kita jadi seorang perunding tahu, bila kita niat, bila kita dah exam, kita percaya this is a financial risk planning, memang perlu piramid keuangan, memang perlu ada pada semua orang. Itu kita percaya. Dan kepercayaan yang penting ialah kepercayaan yang pada kerjaya itu sendiri. Saya kadang saya nak gelak ke apa, saya tak pastilah. Ini cerita pasal saya lah. Sebab bila saya sembang dengan orang kan, saya sembang dengan orang lah pada level saya sekarang ni, alhamdulillah group manager, kawan saya tanya, Maizi, so bila nak buat chambering, mana dah tahu nak masuk balik ke buat bila masuk balik dah buat kerjaya undang-undang, sebab saya graduate law kan. Saya kata, ya Allah, saya tak pernah terfikir pun sebenarnya saya untuk kembali semula ke bidang yang mana saya, walaupun saya belajar kan. Sebab apa tahu? Sebab apa yang saya nak sampaikan sini adalah pandangan orang tentang kerjaya takaful ni sebenarnya adalah kerjaya macam takaful ni benda yang buat main-main je, kan, benda buat main macam tak ada satu tak ada satu masa depan lah, ibarat macam tu kan. So sekarang ni, kalaulah seorang ejen tu sendiri, bila dia masuk dalam industri ni, dia ingat dia dah buat part time, buat main-main, sebab itulah sebenarnya dia akan jadi main-main je sepanjang perjalanan dia. Sebab tu kita sekarang ni, takaful dia berbeza tau. Kita tak menjual pen, kita tak menjual produk fizikal yang kita boleh touch and go kan. Takaful bila kita start ini, sebenarnya kita ada komitmen yang besar untuk diri kita dan juga sebenarnya paling pentinglah untuk klien kita. Sebab kalau klien kita ni, dia kalau kita dapat klien, mengumpulkan klien yang in fact kalau 3-5 orang pun sebenarnya, sebab bila dia start menyertai, so dia punya harapan lah, expectation dia of course, kita nak jaga dia sampai bila-bila. Jadi sekarang ni, kalau kita nak jaga dia sampai bila-bila, kita sendiri kena percaya, aku sebagai seorang nimbulan takaful ni, aku kena lama lah lebih ni. Bukan sekadar part time nak buat part time. Part time boleh, tapi sampai bila kita nak buat part time. Jadi kena ada long term career. Jadi orang cakap, tak seronok lah kalau macam ni kan, nak kena jaga sampai bila. Jadi kalaulah sesiapa ada perasaan sebegitu daripada awal, memang dia tak sesuai jadi seorang perunding takaful. Dia mungkin boleh jual benda lain. Dia mungkin boleh jual ubat kuat, ubat kurus sebab dia touch and go kan. Tapi untuk jadi seorang perunding takaful ni, naluri dia kena ada perasaan sebegitu, dia akan bantu orang ni sampai bila-bila. InsyaAllah, bila kita ada niat sebegini, Allah Maha mengetahui kan. Jadi kita dikurniakan kesihatan yang baik. InsyaAllah kita akan diberikan umur yang panjang untuk jaga portfolio kita tu. Untuk jaga portfolio kita. Sebab tu kita tengok sekarang ni orang yang bukan saja industri takaful, orang yang lain yang banyak bantu orang lain, sebenarnya Allah bagi rezeki dia kesihatan. Allah bagi rezeki dia memang kesenang, mempermudahkan seluruh. Jadi konsep yang sama bila kita sertai industri takaful ni, kita kena anggap benda yang sama. Kita kena percaya industri ni sebenarnya industri yang bukan main-main, industri yang bukan sekadar buat macam aku nak income 300-500, boleh income 300-500, tapi dalam masa 3 hingga 5 bulan daripada tarikh kita strike. Jadi long term industri memang memberikan satu jaminan jaminan susah ni nak menjamin sebenarnya. Ini jadi satu potensi pendapatan yang bagus. Sebab kalau tengok sekarang ni orang-orang yang dah lama berada di industri takaful kan, saya tak rujuk pada insurance conventional. Industri conventional ni sebab kita rujuk takaful lah. Takaful ni sebab dia barakat daripada kita menyebarkan kepentingan risk syariah financial planning. So income kita makin bertambah. Income seorang agent, leader, dia semakin bertambah sebenarnya kan, sebab dia pasal barakah kita membantu orang. So saya nak sekarang ni poin kedua yang saya nak cerita pada part-timers. Poin pertama tadi, you all kena set you punya own definition sukses kejayaan. Yang kedua ialah kena percaya pada industri takaful ni. Industri ni bukan industri main-main, dia bukan touch and go. Dia adalah industri yang long term, yang kita bantu orang. Pada masa sama sebenarnya, bila kita bantu orang, Allah akan bagi kita banyak rezeki sebenarnya. Rezeki kesihatan, duit kan, kesenangan insyaAllah. Lepas tu yang ketiga, benda yang paling banyak sangat soalan ejen takaful part-time tanya, macam mana saya nak uruskan masa?
Macam mana saya nak uruskan masa? Boleh tak bagi saya contoh saya nak uruskan masa? Sebenarnya benda ni adalah benda yang pengurusan masa ni bukan saja part time tau. Orang full time pun kadang dia tendensi untuk dia tak menguruskan masa dengan bagus. Jadi dia banyak buat benda-benda fizikal, benda-benda lain yang tak bermanfaat untuk kehidupan dia. Okey, pengurusan masa ni kita tahu apa yang kita buat setiap hari kan? Kita tahu, of course kita tahu. Jadi kita sekarang ni kita kena boleh je share kat GM kat Yati. No problem. Okey, so basically pengurusan masa kita yang tentukan. Kita ada jadual. Sebab tu pentingnya semua orang, especially orang part-timers ni, dia kena ada jadual masa tertentu yang bila dia nak allocate masa untuk takaful. Jadi kalau kita tak berdisiplin tahap ni, sebab tu kita tak konsisten. Orang yang konsisten ni dia ada seorang yang berdisiplin, structured masa dia. Mengambil contoh daripada bangun pagi, kita kena ada kita punya own jadual. Kalau kita tak boleh nak ingat lagi inilah masa, kita kena tulis. Buat jadual. Macam kita belajar dulu, SRP, SPM, saya daripada dulu lagi. Contoh saya. Sebab sebelum saya memorize dalam mind saya apa yang saya buat, saya kena buat table structure. Sebab tu saya memang suka, saya memang tulis tak kat depan kan. Tapi kalau kita dah ingat tak apa. Contoh kita bangun pukul 4 pagi kan. 4 pagi apa kita nak buat? 4, 4.30, 5. Kita kena ada allocate masa dan kita kena ada satu perasaan yang bersalah. Kalau kita skip jadual yang kita sendiri letak, ini bukan orang lain tak tahu, kita letak. Jadi bila kita ada satu perasaan sebegini, so maksud dia kita sebenarnya kita akan kekal konsisten. Jadi cadangan saya, masa ni semua orang akan claim tak ada masa. Semua orang, sebab kita semua sibuk kan. Ini sebenarnya berbalik kepada bila dulu perbualan antara Rasulullah dan Jibril. Kan bila Rasulullah tanya, bila wafatnya aku, adakah kau Jibril akan turun kembali ke dunia ini? So Jibril kata ya. Rasulullah terkejut. So ini mafhum lah saya cerita daripada saya baca, daripada saya tengok kan. Rasulullah terkejut, dah tak ada Rasul selepas ni, tapi kenapa pula Jibril berseru? Jibril kata dia akan menarik keberkatan daripada manusia. So salah satu benda yang keberkatan yang kita ditarik sekarang ialah masa. Kita tengok masa kita cepat sangat berlalu kan. Sekarang ni, saya live sekarang ni pada bulan Oktober. Rasa baru saja kita start Januari 2021. So tengok keberkatan masa cepat. Jadi kita tahu masa kita tak boleh nak kejar masa, tapi kita boleh menarik keberkatan masa dengan banyakkan membaca Al-Quran. So benda ni sebenarnya Quran ni satu mukjizat. Kita kena tarik keberkatan. Kalau percayalah, orang yang makin banyak dia baca Quran, dia makin banyak sebenarnya berkat masa dia dan makin banyak benda yang dilakukan setiap hari tanpa disedari benda ni datang manfaat pada kehidupan dia. So, kena berbalik kepada isu pengurusan masa. First thing ialah you kena ada jadual kan. Jadual tersendiri apa nak dibuat. Yang kedua ialah kena ada satu perasaan bersalah. Kalaulah rasa aku break jadual ni, aku rasa macam bersalah, rasa gila, nak repeat balik tu, kita terbalik, nak kodor balik apa kita nak buat kan. Dan ketiga, of course, kita nak tarik keberkatan masa seperti saya cerita tadi, kena banyakkan baca Al-Quran. Sebab Quran ni sebenarnya berakat mukjizat kepada kita untuk kita dapat masa dia sama. Daripada zaman dulu, 24 jam sama. Cuma perjalanan sekarang kita rasakan cepat pantas sebab dia punya barakah dah tak ada. Okay, so yang ketiga ialah, so bila kita dah rancang kan masa kita semua, kita rancang masa sekarang ni, kita kena tahu apa fokus kita. Sebab takaful adalah satu bidang yang dia bidang yang nak kata complicated, tak complicated. Kita yang make it complicated dan kita make it simplify. So sebagai seorang leader, sebagai seorang agent, saya selalu cakap ke agentnya, kita tak perlu fokus kepada satu Malaysia. Sama juga konsep takaful. Takaful ni dia punya ada benefit, dia manfaat death, TPD, critical illness, medical card, hospital allowance. So sekarang ni kita fokus pada marketing ideas yang mana kita rasa macam comfortable. Kita sebagai seorang part-timers kan, saya ulang balik ni part-timers kan. Part-timers ni kita comfortable, kita nak promote apa sebenarnya kan. Kalau kita rasa tak comfortable nak promote medical card, yang mungkin medical card ni dia akan take time sikit untuk kita belajar sebab dia ada teknik-teknik dia, dan dia mungkin ada lepasnya ada proses claim, orang bertanya banyak kan. Jadi kita tengok, okay, so sekarang ni kematian jarang-jarang berlaku, tapi kalau medical card masuk kuat ni kemungkinan hari-hari. So jadi kita fikir, kita tahu, kita bentukkan kelompok klien kita adalah klien untuk medical card. So sekarang ni kita fokus kepada
medical card ataupun hibah. Depends. It depends sebenarnya kepada kita punya own preference. So bagi kalau orang-orang yang bagi orang-orang yang part timers ni, saya selalu cadangkan kita sebab kita tahu kepentingan hibah takaful tu sendiri dalam financial risk planning. Sebab hibah takaful ni bila meninggal dia provide an income protection kepada family. Kan, kalau medical card ni kita tahu kalau dia belum lagi meninggal, apa pun option kita still ada government hospital kalau tak ada medical card. Tapi priority takaful risk planning adalah financial risk planning adalah untuk provide death benefit, TBD benefit kepada family dan juga pada peserta be covered. So sekarang ni bagi orang part time ni dia bukan boleh buat semua tapi dia kena slowly start. Jadi sekarang ni start fokus kepada protection hibah takaful dulu kan. Sebab kita masa dah kekang, masa very limited, kerja daripada pagi sampai petang, malam kadang terpaksa buat kerja office, kita hanya allocate masa setengah jam ataupun 1 jam saja untuk buat takaful. Jadi kita allocatekan masa untuk mempromosikan marketing idea kita adalah hibah takaful sahaja. Itu saja. Itu saya cadangkan saya lah. Depends lah. So bila kita fokus kepada satu marketing idea saja. Contoh sekarang ni kata bulan ni saya nak bantu 5 keluarga je. 5 keluarga saja. Wah, 5 keluarga saja. Macam saja. Macam senang. Susah kan 5 keluarga. Sebenarnya tak susah pun. Kita fokus pada nak bantu 5 keluarga untuk sediakan hibah protection. So kita tugas bila kita fokus pada hibah dan kita mindset kita hibah takaful. So kita approach, kita menyebarkan, share dengan orang pun pasal pada family, ketua keluarga, orang yang menyumbang pendapatan keluarga, bukan saja of course bukan husband sajalah, husband and wife. So kena ada hibah takaful, provide for children. So jadi senang bila kita fokus. Saya cubalah bagi part time friends cuba fokus pada satu marketing ideas. So next adalah last ni point kelima yang last untuk part timers. Yang perlu sangat part timers fikir ialah siapa demografik. Demografik bunyi macam canggih demografik. Tak canggih. Siapa yang you all nak promote? Sebab kalau you all fikir nak promote, I nak buka fan page, I nak buka apa lagi, I nak buat TikTok video semua kan. Baguslah, benda tu bagus. Tapi kita punya buat tu, kita very broad, kita punya demographic area. So sekarang kita kena identify siapa. Orang part-timers di kekangan masa dia untuk buat marketing semua, sekarang ni dia kena fokus orang sekeliling dia. Takaful is about helping others. Wah, cakap English kan. Kita nak menyediakan protection pada orang yang terdekat dengan kita. Sebab kita tahu, bila orang terdekat kita yang affected oleh dia kena risk, kita yang rasa macam ralat sebab kita tak promote kan. So kita perlu fikir sekarang ni orang yang terdekat di sini kita. Saya nak bagi tahu, bukan saya nak jual pun sebenarnya. Saya nak bagi tahu kepada adik-beradik saya dulu. Pertama, of course diri kita dah being protected lah kan. Sebab kita boleh juga kan. So kita nak bagi tahu adik-beradik saya tentang apa itu hibah takaful dan kenapa hibah takaful itu penting untuk family members. Next, sekarang ni kalau kita dah bagi tahu adik-beradik kita, kita sekarang kita ada wrong justification, kita kata tak nak bagi tahu adik-beradik kita sekitar bila actually agak sebenarnya susah sebenarnya kalau kita tak nak idea kita tak nak adik-beradik kita reject. Sebenarnya adik kita tak reject, dia orang belum lagi bersedia untuk belajar dan memahami benda ni. Dia tak reject pun sebenarnya. So tugas kita sekarang ni menyampaikan kepada orang terdekat. Sebab kita tak nak if anything happen kepada adik-beradik kita, anak saudara kita sekarang ni, siapa sebenarnya yang akan jadi macam, dia tak membebankan kita tapi kita rasa ralat sebab kita tak inform sebelum ni kan. So next adik-beradik kita, mungkin kita boleh tanya adik-beradik kita, boleh tak sekarang ni recommend, kalau kau tak nak ambil sekarang ni pun tak apa, mungkin lah belum lagi, aku tahu kau memang belum bersedia, bukan dari segi financially semua orang bersedia sebenarnya. Tak ada orang tak berkemampuan pun. Sebenarnya yang tak berkemampuan ialah dari segi pemahaman tentang takaful tu sendiri. Dia tak lagi faham kan. Sebab tu dia tak nak sertai takaful lagi. Jadi sekarang ni boleh tak bagi refer kat dia, at least kita boleh contact kawan-kawan dia. Dia rasa macam dia nak bantu. Kalau let's say kalau berlaku apa-apa, kita akan pergi melawat orang tu, kita akan bantu. So the same thing sekarang ni kita nak bantu kawan-kawan dia untuk sediakan. So as simple as macam konsep macam tu saja demografi kita. Jadi jangan fikir, sekarang ni untuk permulaan boleh nak fikir besar bila buat part time nanti kan. Untuk buat full time, untuk part time kita fikir demografi market orang sekeliling kita dulu, baru kita kembangkan. Sebab takaful bagi part timers ni, kalau kita boleh close, boleh bawa 5 family satu bulan, sebenarnya dah cukup besar. Saya bagi contoh lah kan, sebagai contoh figures, kalau kita boleh bawa 5 family, maksudnya kita boleh dapat dalam
10,000 annualized contribution. So setahun dapat dalam 120,000 annualized contribution. Sebenarnya income seorang ejen dah dapat dalam 3,000. Bagi non-ejen kat sini jangan terkejut lah. Besar juga tau sebenarnya income ejen Takaful ni kan. So, kalau boleh bawa 100,000 annualized contribution ni pun income dah 3,000 hingga 3,500 sebulan secara konsisten. Takaful ni berbeza dengan industri lain sebab kita bukan jual sekali dapat touch and go. Kita lah touch and go. Income kita lah recurring income kan. So dapat 100,000, katalah kalau dapat 5 family kan setiap bulan, mungkin kita dah boleh bawa dalam 10,000 kutip 10,000 annualized kan. So setahun saya anggarkan dalam 120,000. So income dah dapat dalam RM3,000 average lah kan setahun. So RM3,000 sebenarnya bagi saya seorang part timer dah cukup okey, dah cukup besar sebenarnya kan. So boleh banyak menyimpan RM3,000 lebihan pendapatan tadi, sambil-sambil kita seronok-seronok bantu orang. Dan bila tahun kedua nanti baru kita fikirkan what's the next process untuk tahun seterusnya. Mungkin saya dah boleh consider untuk resign, mungkin saya consider untuk jadi seorang unit manager. So career path dekat Takaful ni bukan satu benda yang main-main, dan dia satu long term journey sebenarnya. Sebab tu benda ni bila kita berada di industri ni, bila the moment kita pass exam kan, so sebenarnya kita dah ada trust, kita dah ada trust pada financial risk planning itu sendiri. Lepas tu next adalah kita kena pergi kepada trust kepada kerjaya ni yang boleh bawa kita sampai bila-bila. Inilah sebenarnya yang saya sendiri alami bila saya buat part time dulu tahun 2000 awal-awal penglibatan saya dulu. Bila saya grad dulu kan, saya join pelbagai Takaful operator. Saya tak berapa fokus, saya tak berapa buat sebabkan saya tak ada trust pada kerjaya. So saya nak sangat seorang part timer sekarang ni jangan jadi macam saya seperti dulu. Saya dah buat banyak company, jadi saya tak trust sehinggalah saya resign kerja pada tahun 2011, hujung tahun 2012 saya masuk Gap B. Dan saya nampak sebenarnya, actually sebelum saya resign tu saya dah nampak, that's why saya resign lah. So saya nampak dia punya potensi yang besar dalam industri Takaful. So itu saja 5 tips, 5 point yang saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Pada hari Isnin ni, awal minggu, awal Oktober, saya recorded video ni. InsyaAllah video ni boleh digunakan dan dimanfaatkan pada bila-bila masa saja. Dia tak berkaitan dengan masa. Mudah-mudahan seorang part timer, saya doakan kita semua bila kita tahu 5 points ni, kita akan konsisten, istiqomah dalam perjuangan kita dekat industri Takaful. Tak kisahlah Gap B ke Pru ke EIA. Mudah-mudahan kita semua berjaya berjuang, dan kita ingat benda ni adalah bukan for the sake of money semata-mata. Kita buatlah untuk orang-orang sekeliling kita juga, dan juga untuk diri kita, of course, family kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.